Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bengkel Microsoft. Baru rekod start daripada awal. Bengkel Microsoft PowerPoint. Kemudian ya ini. Sudah buka. Okey. Okey, tips yang utama berkaitan dengan PowerPoint, yang pertama sekali mesti ada gambar, perbanyakkan gambar daripada teks. Okey, ambil ihtimam yang ni. Yang kedua adalah kandungan slide, mestilah sebaik-baiknya satu point, satu slide. Penggunaan saiz font paling kurang 24 saiz, bagaimana contoh ni, ini adalah saiz 24 semua ni. Okey, yang gambar kandungan slide ni lebih besar lah. Okey, dan 7x7 maksudnya dalam satu slide atau satu slide tu mestilah 7 baris, 7 perkataan dia satu baris dan 7 baris saja satu slide. Okey, bukanlah kata itu syarat wajib, tak. Sebaik-baiknya lebih kurang macam tu. Kadang-kadang lebih pun lebih pada 8 hingga 9 saja. Jangan terlalu banyak, janganlah satu muka tu sehingga ada 10 baris, jangan sampai 20 baris. Tu agak tak sesuai lah. Kemudian typeface adalah penggunaan penulisan lah, dan juga warna. Okey, maka pemilihan font sebaiknya guna satu font saja. Anda kata kalau nak mempelbagaikan, guna 2 font atas satu slide dan pilih font yang agak sesuai. Kemudian penggunaan bold pada kalimah, pada perkataan yang tertentu. Caps lock pun sesuai juga, tetapi tengoklah, ada yang tempat yang kita perlu caps lock semua, ada yang kita pilih-pilih serta warna yang sesuai. Jangan warna yang sakit mata, jangan yang warna yang tidak jelas. Okey. Kemudian kalau boleh slide kita adalah simple. Simple maksudnya ringkas. Okey, biarlah image dan teks yang perlu sahaja. Janganlah mentang-mentanglah kita nak present daripada assignment kita, jangan kita ambil mentah-mentah semua isi kandungan dalam assignment kita letak dalam slide. Tak sesuai. Kita ambil point sahaja dan semasa presentation tu kita olah dengan ayat kita sendiri. Kemudian yang terakhir sekali adalah dari segi rahsia PowerPoint ni adalah berdasarkan pengalaman. Siapa yang selalu present, siapa yang sentiasa buat slide. Lebih-lebih lagi kalaulah dalam aktiviti berkumpulan, siapa yang malas nak buat slide tu, dia akan kurang ilmu berkaitan dengan PowerPoint. Okey, jadi kalau dia ni sentiasa, okey, contoh ada 3 orang kan, cuba jadi orang volunteer. Saya lah buat slide. Biar orang yang volunteer ni dia akan explore sendiri. Sebab apa? PowerPoint ni dia ada seni dia masing-masing. Okey, kemudian antaranya mestilah kemas dan teratur. Okey, jadi antaranya ini antara kita sebut sebagai PowerPoint, contoh-contoh PowerPoint yang menarik lah. Okey, ni yang Ustaz ambil daripada internet sebenarnya Ustaz beli. Siapa nak, yang ni sebenarnya Ustaz edit je. Title, ubah title, tulis subtitle ni tulis sendirilah. Cuma bila kita tengok dari segi perpindahan dari slide kepada slide sangat menarik dan warna dia pun juga menarik. Kemudian ada pelbagai design. Okey. Ni kita boleh tambah lah, kita boleh edit balik lah. Cuma nak beritahu ini adalah kita sebut slide-slide yang kalau kita tengok suka. Walaupun kita tak faham dia tulis tahu dalam ni. Title, strategi, bahasa Inggeris, apa nak cerita apa ni, kita tak faham lagi, tetapi lamahah ula atau kita panggil sepintas lalu kita tengok menarik. Dia tahu memang tak faham pun, irupui libera apa pun tak faham, tapi sekata menariklah slide ni. Okey, ni kalau Ustaz tekan satu-satu ni, dia ada 280 lebih design ni. Okey, jadi taklah ni sekadar gambaran awal je lah. Siapa nak ambil yang ni boleh jumpa dengan Ustaz. Okey, cuma perlu edit je. Okey, beres. Stop share yang ni, kita terus kepada share berkenaan penggunaan basic Microsoft PowerPoint. Okey, silap pakai ni. Silap. Kita buka lagi. Okey. Sekejap. Okey.
Okey, ni sekarang ni adalah Ustaz buat secara panggil do it yourself lah, DIY sendiri. Okey, yang ni boleh buat sendirilah. Okey, pengenalan adalah kita tengok kalau Ustaz buat sini ni dok comel pun apa yang Ustaz buat ni. Okey, memanglah Ustaz comel sebab apa? Sebab kita nak belajar basic satu persatu daripada awal. Okey. Jap nak tutup dulu, ada sangkut ni asyik ni. Okey, nampak jelas tak? Di dalam skrin ke ada yang hitam-hitam ke? Jelas tak? Dah? Okey. Okey, ini adalah PowerPoint. Okey, PowerPoint ni biasalah kalau kita buka daripada awal, okey, kita buka, okey, maka dia akan keluar yang ni lah, dia ada pilihan sebenarnya. Okey, kalau sebagai contoh PowerPoint Ustaz sendiri-sendiri ni, dia adalah versi daripada Microsoft Office Professional Plus 2016. Okey, tak kisahlah, sebenarnya tak kisahlah 2016 ke 2010 ke, yang mana-mana dia lebih kurang je. Cuma dari segi upgrade, dari segi konten yang lebih menarik, yang terpulanglah. Siapa yang ada yang terbaru sekali tu terpulanglah. Okey, jadi apabila kita buka, bila permulaan sekali kita buka, dia akan daripada kosong lah. Okay, contoh, bila daripada kosong, Ustaz dekat ni lah contoh. Sadak ni. Okey, dia akan mula daripada yang ni. Okey, jadi kita akan tengok daripada satu persatu, daripada apa? Daripada home, ni yang atas ni, home, insert, design, transition, animation, sampailah dekat slideshow ni sendiri. Review ni tak perlu, view, recording ni penting juga recording, tapi nanti saya akan teranglah sedikit sebanyak. Cuma kita akan mula dengan home. Okey. Maka home ni, bila kita start dengan home, kita akan start dengan apa? Okey. Memanglah bila kita dah mula PowerPoint, okey, apa yang kita nak isi dalam ni bergantung. Okey. Kita sebenarnya dengan PowerPoint ni kita boleh buat macam-macam, bukan sekadar presentation. Kita boleh buat iklan dengan PowerPoint ni sendiri. Dia Ustaz lebih suka guna PowerPoint macam contoh kalau kita nak buat apa? Kita nak buat sebagai contoh iklan kan. Iklan dengan PowerPoint lebih cantik berbanding kalau kita buat dengan Word. Kita boleh letak gambar, kita boleh tindih, kita boleh buat design macam-macam dan kita save dalam bentuk gambar, dia lebih cantik berbanding dengan kalau kita buat dengan Word. Tu atas kreativiti lah. Okay. Jadi sebagai contoh, bila kita dah buka PowerPoint, okay, apa yang kita perlu mula-mula sekali kita buat? Okay, sebagai student, okay, kenapa kita perlu belajar PowerPoint adalah kita nak present. Okay, maka present yang pertama sekali, yang penting sekali adalah mestilah ada tajuk. Okay, yang ni jadi dekat. Okey. Jadi kita ada logo, kita ada tajuk, kita ada presenter. Okey, itu yang basic lah. Okey, jadi nak buat logo ni, nak insert logo ni, mestilah kita nak masukkan gambar, kita nak isikan tulisan. Okey, ni kita akan start mula-mula lah. Okey, sebagai contoh. Okey, jadi kita perlu gunakan ni, semua ni yang ada duduk sini ni. Okey, jadi kalau lah kita mula-mula sekali, okey, apabila kita mula, okey, kita akan pilih slide ni. Okey, ni yang pertama sekali kalau nampak lah. Okey, yang ni yang slide ni kita akan pilih lah. Sebab ada kita nak ambil macam mana bentuk dia. Okey, sama ada kita nak style macam ni ke. Aduh, silap. Okey, tak apa. Okey, ni biasanya kita buat tajuk lah. Okey, ni adalah new slide. Setiap kali kita nak pindah, kita tekan je yang ni. Ataupun kita tekan yang anak panah ni. Kalau yang anak panah ni, kita boleh pilih jenis macam mana yang kita nak slide baru. Okey, tapi kalau kita tekan direct ni, dia akan ikut sebagaimana yang telah kita guna. Okey, macam contoh yang ni kan, kita bentuk yang macam ni, kita klik, dia akan jadi bentuk yang sama je. Oh tak, dia berubah. Okey, tak apalah. Cuma macam mana kita nak ubah, kita akan ubah dengan pada layout ni. Okey, layout ni kita akan ubah lah. Macam contoh, kita tak naklah bentuk macam ni, maka kita ubah macam ni ke, macam kita ubah yang macam ni ke, terpulang lah. Yang ni kita masih boleh ubah lagi lah. Okey, yang ni penting lah untuk kita letakkan pelbagai bentuk apa panggil slide kita tu sendiri. Nak buat macam ni ke, terpulang atas gaya masing-masing. Tetapi ada sesetengah orang dia tak suka guna yang sedia ada. Dia suka guna yang daripada kosong. Maka dipilihlah yang daripada blank tu sendiri. Maka daripada blank ni dia akan edit sendiri. Dekat mana gambar dia nak letak, dia letaklah kawasan ni, tulisan dekat kawasan ni terpulang. Okey, jadi Ustaz delete lah ke yang ni. Okey. Selesai. Okey. Jadi
Kemudian ada satu lagi yang ditulis section. Apa itu section? Section ni, section ni adalah pemisah. Tak penting pun section ni. Sebab apa? Sebab yang ni adalah untuk kita memudahkan pembahagian lah. Sebagai contoh kalau tengok ni pendahuluan, new home, kita pulang lah. Insert, ni yang kita boleh buat section. Macam contoh kalau kita klik di sini, start klik di sini kan. Start klik je section. Add section, maka kita akan boleh tajuk section ni. Ikutlah nak tulis apa? Percubaan contoh. Percubaan. Maka adalah section macam ni, percubaan, section pendahuluan. Ni sebagai contoh lah. Jadi yang ni kita dah selesai dah. Dah selesai dah yang ni, kita masuk pada konten dia. Maka daripada konten ni, kita boleh lah. Ni yang biasalah standard lah. Copy paste ni, yang ni dah pandai dah ni. Sama ada kita nak copy, kita nak paste, dia akan keluar sendiri lah. Paste lagi. Paste lagi, ataupun kita nak cut ke, yang ni kita nak buang, yang ni kita nak cut, kita nak letak kat bawah ni, terpulang lah. Yang ni dah selesai, yang ni dah selesai. Yang ni adalah berkaitan dengan, cuma sebelum kita masuk pada tu, kita tengok kepada home ni sendiri. Di kawasan home, kita ada clipboard ni, yang belah kiri ni sekali tadi yang kita tunjukkan berkenaan dengan copy, dengan cut, dengan paste sendiri. Kita sebenarnya dia ada istilah kita sebut sebagai shortcut. Shortcut ni penting. Sebab apa? Kalau kita nak buat kerja kita cepat, maka kita perlu gunakan shortcut ni. Maka antaranya adalah ini, copy kita tekan Ctrl C je. Sebagai contoh, tak pilih ni. Allahu Rabbi, apa lekat gini. Kita tekan je Ctrl C, maka kalau kita start paste, tekan je dekat Ctrl V. Dia keluar kat sini. Start tekan lagi boleh. Keluar lagi Ctrl V. Nak lagi Ctrl V, maka itu adalah kita paste. Ada pun cut, apa maksud cut? Cut ni kalau kita tekan Ctrl X, maka dia akan hilang lah di sini. Ctrl X hilang, kita start paste dekat bawah sekali. Contoh Ctrl, kita dulu Ctrl V. Duduk dekat bawah sekali. Pulang lah. Kemudian antara yang penting juga adalah kalau kita buat kerja memang kita selalu silap kan. Kita perlukan undo, tersalah undo, kita boleh redo balik. Undo dengan redo balik. Sebagai contoh, kalau lah ni Ustaz nak tukarkan benda, size dia besar lah. Ustaz besarkan 1, 2, 3. Lepas tu warna merah. Jadi kalau lah Ustaz nak undo balik, nak back balik, tambah dah warna merah ni, tekan je Ctrl Z. 1, 2, 3. Tekan pada asal. Tetapi kalau lah terlajak lah nak ke depan semula, tekan Ctrl Y. 1, 2, 3. Itu penting. Dan yang terakhir sekali adalah save. Maka penting jugalah kita nak save ni. Kadang-kadang kita nak tekan, sebenarnya save, Ustaz lebih suka tekan yang atas ni. Tapi ada orang yang nak guna shortcut, boleh lah Ctrl S, dia akan jadi save sendiri lah. Selesai. Kemudian kita tengok kepada apa? Kepada font. Font ni duduk sini ni. Clipboard dah selesai. Clipboard ni kita boleh klik yang ni sebenarnya. Kalau kita nak tengok ada pilihan banyak sangat ni. Allah Rabbi, lekat lah. Nak respond dia. Kita gunalah clipboard ni sebab dia gini. PowerPoint ni dia taklah berat sangat sebenarnya. Tetapi kalau kita banyak sangat guna animation ataupun guna gambar, dia akan jadi berat juga. Memang sangat berat kalau nak buka. Tak apa, kita abaikan yang tu. Kita tengok font. Maka pada font ni sendiri, kita tengok di sini kita ada font pilihan kita ikutlah. Yang mana yang lebih sesuai untuk terpulang pada kreativiti masing-masing. Contohnya ni ikutlah, kita nak pilih yang mana satu. Ni terpulang lah. Sebagai contoh Ustaz, ada black. Ni satu. Dan size ni terpulang lah. Nak besar ke, nak kecil ke. Kemudian kita ada shortcut untuk bold. Ni penting lah. Kalau kita nak bold, kita tekan je Ctrl B, Ctrl B. Kalau kita nak italic, kita hanya tekan Ctrl I. Jadilah italic. Ni kalau kita nak underline, kita hanya tekan Ctrl U. Ni kalau kita nak select all dalam kotak ni, kita tekan je Ctrl A. Kemudian kita tekan S ni. S ni adalah shadow. Jadilah dia ada bayang-bayang. Ni antara shortcut lah. Kemudian ni adalah untuk kita strike. Kadang-kadang kita nak tunjukkan ni, kita tak ambil belakang ni. Kita Ctrl O balik, kita pun strike. Potong. Kita pulang lah ni. Dan dari segi jarak adalah yang ni terpulang lah ni atas kreativiti masing-masing yang kita perlulah. Yang ni antara yang sangat perlu digunakan.
Betul ke kalau dari segi bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris kita nak tulisan besar belaka ni, kita boleh ubah. Kita tak ubah tulisan besar belaka. Kita nak awal-awal je besar. Kita buat sentence case. Okey, besar kecil 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 kecil, besar kecil kecil kecil, besar kecil kecil belaka. Ataupun kita nak besar capitalize each word. Setiap perkataan awal dia saja besar. Okey, dia jadi ni. B besar, C besar, I besar, C besar, U besar, C besar, S, A, C ni sahaja besar. Maka terpulanglah. Ni kita tengok sedikit lah. Jadi toggle case. Jadi terbalik macam-macam lah. Tapi biasa Ustaz guna apa case belaka lah. Okey. Selesai. Kemudian dari segi warna terpulanglah. Nak pilih warna-warna apa. Okey. Settle berkenaan dengan font. Okey. Kemudian kita tengok dari segi paragraf sendiri. Maka paragraf sendiri kita ada pilihan apa? Kita ada pilihan dari segi bullet. Okey, ni bullet ni kita boleh klik sini. Bullet dia ada pelbagai pilihan lah. Nak bullet macam ni ke? Okey, nak bullet macam ni ke terpulang. Kemudian kita ada numbering. Numbering ni, okey, kita akan tengoklah numbering yang sebagaimana. Okey, apabila numbering, kita akan mengikut kepada format dia sendiri. Okey, ni numbering. Kemudian yang terakhir sekali ada segi alignment. Align ni kita boleh tengok sama ada di tepi ataupun di tengah ataupun di kanan. Okey, kemudian yang ini adalah berkaitan dengan justify. Justify ni biasa kita tak guna untuk PowerPoint, kita akan guna untuk Microsoft Word saja. Justify ni apa benda dengan justify ni? Kita untuk selarikan pada perkataan belakang sekali. Biasanya kalau tulisan banyaklah kita tulis. Okey, kalau tulis banyak sangat ni, jadi maka kita nak justify, tengok belakang ni tak selari, maka kita justify je. Alah, dia justify belah belakang ni. Okey, tak apalah. Biasa Word je kita guna justify ni. Okey, kemudian kita boleh juga guna yang ni adalah untuk dua kolom. Macam mana maksud dua kolom ni? Kalau kita tulis point kita, dikatakan sambung, dia akan sambung sebelah kanan. Okey, ni adalah maksud dua kolom. Okey, ataupun yang antara yang menarik yang kita kena ambil pedulikan juga, kita kekalkan satu kolom dulu, kita buang balik. Okey, antaranya adalah berkaitan dengan yang ni ataupun kita nak tukar dari segi kedudukan, kita kekalkan. Okey, yang ni antara yang penting. Apabila kita tahu yang ini adalah kotak. Okey, kita ingat kotak ni dia akan ikut susunan sama duduk di atas sekali ataupun di bawah sekali ataupun di tengah. Maka dekat mana kita nak ubah? Di sini. Ni sebagai contoh, kita nak ubah di tengah-tengah. Yang mungkinlah yang ni kita rasa tak penting. Okey, yang ni tak penting lah sebab apa? Sebab dari segi point memang dia start daripada atas. Tetapi yang ni kalau kita rasa duduk tengah-tengah sangat tak bersesuai, kita letak atas sekali. Ini di atas sekali. Yuk. Sini. Okey. Okey. Okey, yang ni paragraf. Okey. Duduk atas. Rasa kita nak letak bawah, terpulanglah. Okey. Okey, yang ni kalau nak lebih menarik lagi, kita guna yang ni lah. Start dulu point ni. Kita okey. Nak lebih menarik lagi, kalau kita guna semua ni, kita guna dalam bentuk yang ni. Yang ni atas kreativiti masing-masing lah. Cantiknya macam ni. Terpulang lah. Dia ada macam-macam ni. Ini sebab tu lah disebut atas pengalaman penggunaan PowerPoint, maka lebih menarik lah kita guna dia. Ada macam-macam ni. Strategi ni ke. Ikutlah. Okey, settle. Dekat mana kita? Dekat paragraf. Okey, settle paragraf. Okey, kita tengok pada drawing pula. Okey, yang drawing ni. Drawing ni antara benda yang nampak macam remeh, tetapi kalau kita pandai guna, sangat menarik. Okey, drawing ni, ni. Yang drawing ni, Ustaz masuk pada drawing, yang ni. Okey, kita tengok kan. Drawing, kalaulah kita mula dengan slide kosong. Okey, sebagai contoh Ustaz klik slide ni. New slide, blank. Okey, apa yang kita nak buat di sini? Maka kita perlu pada tajuk. Kita pun ambil lah yang ni, text box ni. Kita pun tulis lah. Contoh ikutlah, kita tulis drawing. Okey, rasa macam tak comel duduk sini. Okey, kita pulang lah ni, kita nak sizekan besar. Besarkan. Okey, kata pun kalau kita nak sizekan ni. Okey, ni rasa macam tak berapa sesuai. Kita align lah sendiri. Kita pulang lah ni. Okey. Kemudian, apa yang nak lukis? Okey, yang ni saya nak tunjuk. Okey, ni yang kita nak lukis. Sama ada kita nak lukis pula ni. Tak apa, abaikan dulu. Kita nak perbanyakkan. Okey, kita nak buat yang ni. Apa lagi? Nak lukis yang anak panah ni. Okey. Dua banyak. Sekejap, satu lagi.
Tambah sikit, tambah sikit. Ni tambah. Okey. Dah apa benda yang nak lukis sangat ni? Okey, apabila kita klik drawing, dia akan masuk pada satu gambar dia nama dia shape format. Okey, tak usah cara ke shape format. Yang shape format kita last mana. Okey, kita tengok pada home balik. Okey. Apa benda? Okey, sebagai contoh kalau yang ni lah, sebagai contoh kan. Okey, sebagai contoh yang ni, kalau ikut pada shape format tadi, okey, sebagai contoh kita nak nampak beza sikit. Ni warna ni, ni warna biru, ni warna hitam, okey, ni warna ke ni. Ikutlah tu pun mana-mana contoh je. Okey, ni. Antara yang penting sekali apabila kita melibatkan yang ni adalah kita perlu arrange dia. Yang mana kita nak duduk di atas, mana yang duduk di bawah. Okey, maka sebagai contoh yang biru ni duduk ke belakang sangat, kita nak dudukkan ke depan. Maka kita arrange dengan yang ni, kita bring front. Tak cukup lagi, kita bring lagi front. Tak cukup lagi, kita bring lagi front supaya dia duduk depan sekali. Macam contoh yang hitam ni. Rasa dia duduk belakang sangat, kita top ke depan sikit. Okay, maka dia akan okay. Ataupun yang ni rasa nak top belakang, bring send back. Okay, dia duduk di belakang. Okay, apa yang menarik yang ni? Okay, dia ada satu tip yang mana kalau kita nak kreatif, betul-betul kreatifnya kalau kita guna, kita boleh pilih macam ni. Kita klik yang ni satu, ataupun kita ambil semualah. Okay, kita klik semua. Okay, semua ni. Ada tak terlepas. Okay, dah pilih belakang semua kan? Okey, ataupun kalau tak buat macam tu pun ada kalau rasa rajin nak tekan shift, kita klik satu, tekan shift, jangan lepas. Jangan lepas. Jangan lepas, jangan lepas. Okey, yang ni kita grupkan ataupun kita pilih dekat shape format ni, kita grupkan. Ni nampak ni, dia ada tulis group ni. Kita jadikan dia satu. Okey, kita satukan dulu. Group. Okey, nampak dia duduk satu kan? Okey, kemudian kita ni ada garis sana, kita buangkan garis dia dulu. Shape outline ni kita buangkan. No outline. Oh, jadi dah apa dah pula. Okey, tak apalah, biarkan dulu sebab ni warna tak kejap saya start back dulu. Okey. Biarkan masuk warna biru dulu. Okey, okey. Okey, yang ni start buang outline dia. Kenapa nak buang? Okey, nanti tengoklah. Aduh. Online no outline. Okey, dah tak ada line kan? Okey, yang menarik di sini adalah kita boleh isi dalam ni. Ni warna biru kan? Warna hitam, warna kuning. Okey, antara yang menarik kalau contoh text field, kita tukar kepada nak isi gambar dalam ni. Okey, kita start isi gambar. Okey, start pilih daripada file. Okey, contoh ni gambar, siapa tahu ni gambar. Okey, gambar budak ni. Okey, tak apa, insert. Masuk, kita masuk dah. Sekejap sekali lagi. Text field. Picture. Gambar. Aku tak mau masuk. Okey. Ni shape field sini. Shape field. Picture. Dia akan jadi macam ni. Ni sebab apa duk comel ah? Ikutlah. Ini sebab gambar gang jadi dah apa muka. Tapi kalau kita ambil gambar yang bentuk nature, dia akan jadi kerenah lah sikit. Bukan kerenah, jadi kreatif lah. Yang ni cuma tak apa comel lah. Cuma nak beritahu dari segi drawing ni memang macam-macam yang kita boleh buat. Shape outline, kita nak outline ni kita nak warna hitam ke, jadi warna hitam balik. Kita pulang lah. Shape effect ni terpulang lah. Kita nak blue ke, terpulang. Okey, ada. Okey, ada apa pun nak tanya? Okey, kita terus. Okey, selesai dah. Ustaz rasa dah selesai dah berkaitan dengan home. Yang pertama sekali clipboard, yang kedua adalah slide. Yang kedua adalah slide, yang ketiga adalah font. Kemudian paragraf dah selesai dah, drawing pun dah selesai, final place ni tak perlulah. Okey, kita tengok pada insert pula. Okey, insert. Okey, kita akan masuk. Insert ni ada pelbagai lah. Yang pertama sekali new slide. Okey, yang ni basic lah, sama yang new slide ni sama dengan yang ni. Sama terus lah. Okey, table. Okey, yang table ni sama ada kita nak insert table dari sini pun tak apa. Okey, sebagai contoh
Table sini pun tak apa. Ataupun kalau susah, kita boleh pilih je dari sini. Ni insert table, insert picture, insert chart, ni insert online picture ni, ada pilihan macam-macam lah. Okey, cuma table ni kadang-kadang kita lebih suka guna Word lah. Okey, tak apa. Kita try dulu yang ni. Okey, kita contohnya ikutlah terpulang masing-masing. Dia mungkinlah nampak tak berapa menarik berbanding dengan Word. Bukan dia tak menarik. Dia macam agak susah. Lebih-lebih lagi kita ada pilihan ni macam-macam ni. Macam warna ni tak sesuai. Ini atas kreativiti masing-masing lah. Terpulang lah. Okey, ini yang table. Kemudian kita masuk kepada insert yang kedua adalah berkaitan dengan picture ataupun screenshot ataupun foto album. Okey, image ni, yang ni sama ada kita nak add macam ni pun tak apa. Okey, kita akan pilih daripada komputer kita, this device, kita pilih je lah. Tapi Ustaz tak suka buat macam ni. Ustaz lebih suka buat macam mana, kita drag je. Tu kelebihan PowerPoint. Okey, Ustaz stop je. Stop. Okey, start share macam ni. Okey, yang ni. Okey, sebagai contoh. Okey. Okey, nampak kan? Okey. Sebagai contoh, Ustaz ambil lah daripada mana-mana. Contoh daripada desktop. Desktop ada gambar ni. Ni tak. Ada gambar buku. Yang paling senang sekali kalau kita nak letak gambar, kita drag. Drag macam ni, drag atau settle. Dia masuk sendiri. Lebih senang buat macam ni. Okey. Ini adalah cara kita nak masukkan gambar. Okey. Kemudian antara yang menarik lagi, selain pada gambar, kita boleh screenshot. Screenshot ni macam mana? Screenshot ni kalau kita klik, kita boleh ambil direct daripada apa-apa sahaja. Contoh kita klik screenshot, screen clipping. Okey, macam contoh ni sekarang, dah upload dah sebab Ustaz share pada slide saja. Contoh Ustaz ambil daripada desktop Ustaz. Tiba-tiba ada je desktop ni. Sebab ambil daripada mana? Ambil daripada screenshot tu sendiri. Ni, screenshot. Okey, daripada foto album terpulang lah. Okey. Kemudian illustration ni samalah macam yang tadi ni yang tak ada apa. Okey, yang komen ni tak perlu. Komen ni antara benda yang kalau kita nak komen orang, macam contohnya lah contohlah Firdaus lah ataupun Sofwan sendiri kan, bila dah jadi guru, okey, nak tanda lah, nak tanda PowerPoint seseorang ni, kata apa gambar ni kartun sangat. Maka kita klik atas PowerPoint, kita pun klik komen. Maka dia akan tubik ni. Di tepi ni. Kita tulislah. Menapa. Kartun. Gitu. Ni adalah dari segi komen lah. Contoh kita nak tegur dari segi apa, sini. Kita pulang lah. Okey. Ini tak ada ni saja je. Okey. Kemudian dari segi text box. Ni text box ni sama dengan yang tadi. Yang ni. Yang text box ni sama tegur. Okey. Apa pentingnya text box ni? Kalau slide ni kosong, memang dia perlu pada text box. Kita nak tulis apa-apa, kita tak boleh nak tulis, kita kena buat text box dulu, baru kita tulis. Lepas tu rasa nak buat lagi text box, kita pilih lagi, insert lagi text box, pilih lagi text box, kita tulis lagi. Okey, beres. Okey, kemudian antara insert lagi adalah word art. Word art ni antara benda yang untuk memenarikkan lagi, word art lah. Kita boleh pilih sendiri, tulisan macam mana. Okey, ataupun kita nak isi lagi. Contohnya apa? Insert lagi word art yang lebih menarik. Contoh yang ni. Comel ni. Kita tulis sendiri. Okey, maka keluarlah word art ni. Okey, word art ni sebenarnya boleh ubah lah. Ada pelbagai pattern lah, ada pelbagai. Sebagai contoh, dia akan, bila kita klik semua, dia akan pergi dekat shape format ni. Ni ada pilihan masing-masing sendiri lah. Okey, tambah. Kita tinggal dulu yang tu. Kemudian kita tengok kepada yang ni dah selesai. Date tak perlu. Word art dah selesai. Date and time tak ada apa, simbol, okey, video. Okey, insert kita boleh masukkan video. Okey, dalam slide kita sebagai contoh ni serabut dah ni. Ustaz buka slide baru. Slide baru. Okey, keluarlah slide ni. Tambah slide ni nak kosongkan. Okey, kita pilih balik dekat ni, kat home, layout, kita nak blank kan. Okey, ni. Jadi kita nak insertkan audio video. Okey, boleh. Kita nak insertkan video, pilih je. Pilih dari this device. Bila kita pilih, kita letaklah ni ada more than just vitamin C.
Kita pilih, klik, masuklah dia duduk dalam ni. Kita boleh pilih. Okey. Dengar tak suara? Dengar suara. Okey. Dengar Ini Ustaz. antara kali kita masuk direct lah. Tu ikutlah nak ubah. Saya nak kecil sikit ke terpulang pada masing-masing lah ni. Atas kreativiti masing-masing. Dengar. Ya? Okey. Settle. Video. Kemudian apa benda yang lagi kita boleh insert? Buang dulu ni. Okey, yang menariknya adalah kita boleh insert audio. Audio ni kita suara kita sendirilah. Dan yang satu lagi dah screen recording. Screen recording ni macam contoh Ustaz buat sebab walaupun tak nampak. Okey, Ustaz klik dulu. Okey, Ustaz cuba record. Okey, Ustaz pilihlah area dulu. Contoh ni Ustaz pilih kecil je. Dan walaupun tak nampak tapi gambarkan dulu. Okey, kemudian dia ada pilihan record. Ustaz pun pilih record. Okey, nama saya Muhammad Khairul. Okey, jap. Dia ada counting. Okey, nama saya Muhammad Khairul Najmi. Ada bersama saya adalah Sofwan Siddiqui dan juga Firdaus Hamzah. Okey, jadi Ustaz pun stop. Okey, jadi tengok masuk sini. Tekan play. Sama saya adalah Sofwan Siddiqui dan juga Firdaus Hamzah. Okey, ini adalah kita masukkan sebagai kita sebut sebab benda tadi masuk sebagai screenshot. Kan screenshot screen recording sendiri. Okey, settle. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang ketiga iaitu design. Okey, design ni apa itu design? Design ni yang akan menjadikan belakang kita menarik. Okey, ada dua benda yang kita berkaitan dengan design. Okey, yang Ustaz share semua nampak tak menarik belakang dia lah, kita tak masuk lagi. Okey, design ni kita ada pilihan sendiri ni. Ikutlah kita nak pilih mana-mana. Okey, macam contoh nampak yang paling menarik sekali macam ni. Okey, maka dia akan jadi design semua dia akan makan masa sikit. Okey, dia akan ubah semua. Okey, jadi kita tengok daripada awal tadi, design dah comel lah sikit. Daripada awal ni, comel dah, ada comel dah. Lah. Okey, ni design. Okey, cuma kalau design yang kita buat daripada PowerPoint nampak macam tak kreatif sangatlah. Okey, dia ada satu lagi design yang kita boleh buat adalah dengan ni sebelah kanan sekali ni. Okey, sebelah kanan sekali ni kita ada dua pilihan, sama ada kita nak slide size. Ini tak payah hebat, tak payah ubah sebab dia akan jadi rumitkan kita untuk buat tu. Kita buat format background. Okey, kita tak ambil yang style ni, yang ni biasa sangat. Okey, kita tu pilih je. Sama ada kita ambil, biasanya Ustaz suka pilih picture. Okey, picture. Okey, picture ni dia kalau ikut padanya dia ada yang ni asal lah. Dia ada apa benda ni. Kalau kita tengok pada sini tekstur ni, dia ada macam ni. Ataupun dia nak ada macam ni. Terpulang lah ni, dia ada banyak tekstur ni. Ustaz ikan gini ke, okey, ada macam-macam rasa macam comel dah ni. Okey, kalau nak lebih kreatif lagi adalah kita buat gambar sendiri. Kita buat cari gambar sendiri ataupun kita design dengan ni sebagai contohlah. Ustaz buatlah. Okey, sebagai contoh kita kosongkan dulu ni. Okey, kosongkan dulu. Ada background sekarang pula. Okey, sebagai contoh background ni kita guna solid. Okey, sebagai contoh yang ni. Okey, yang ni sebagai contoh lah. Okey, kita nak buat background sendiri sebagai contoh lah. Okey, kita ambilkan yang kosong ni. Okey, kita tulis dulu. So kita tulis sebagai contoh, kita insert yang ni. Okey, contohnya bengkel. Kita tulislah bengkel PowerPoint. Okey. Kemudian Ustaz tulislah, pilihlah tulisan yang comel macam mana. State format ni Ustaz tulislah. Okey, udah sangat ni. Okey, ni okeylah. Lepas tu Ustaz buat size sikit. Besar sikit. Okey. Okey, tarik. Okey. Sebagai contoh Ustaz tengok. Okey. Okey, Ustaz pun tak tengok ujung ni. Okey, start top ujung ni. Okey. Kemudian Ustaz tulislah untuk panggil sebagai copyright lah. Contoh copyright, Ustaz pun tulislah Muhammad Size ni adalah size 40. Ustaz pun guna sama je dah. Juga size 40. Okey, size 40. Lepas tu shape format. Macam yang sama dengan ni. Jadi Ustaz pun tulis buat. Okey, ni.
Okey, kemudian nak background belakang, sebagai contoh background belakang nak nampak comel sikit. Contohnya Ustaz tak lah. Background design background sikit. Background warna lembut. Warna lembut sikit, warna lembut sikit. Okey, contoh warna gini. Okey, ini dah jadi satu template Ustaz sendiri. Okey. Template Ustaz sendiri. Okey, jadi Ustaz save dulu. Yang ni baru template duduk sini save. Ustaz save dulu. Okey, Ustaz akan save dalam bentuk apa? Save as. Okey. Ustaz browse. Okey, Ustaz contohlah letak dekat ni, sini. Okey, Ustaz jangan save dalam bentuk PowerPoint. Save dalam bentuk gambar. JPEG file interchange. Okey. Ustaz tulislah nama dia benda. Nama dia template. Okey, template. Okey, template. Okey. Jangan semua, which slide do you want to export? All slide tak. Just this one je. Okey. Yang ni satu je. Okey. Bila dah jadi yang ni satu, okey. Ustaz delete lah. Ustaz delete balik. Okey. Jadi design, okey, tajuk dalam design ni, okey, Ustaz tambah design ni. Okey, Ustaz akan ambil format background. Format background, Ustaz ambil daripada picture. Okey, tambah picture ni, Ustaz akan pilih ni. Picture source, ni, Ustaz akan ambil daripada file. Dekat mana tadi? Dekat box. Bengkel. Okey, yang ni gambar ni. Template. Okey, daripada template. Ustaz pilih. Nah, dia akan jadi gini. Okey, yang ni Ustaz apply satu je. Ustaz boleh apply pada semua. Apply to all. Maka jadilah template Ustaz daripada awal dia jadi gini. Ni background. Background dia jadi gini. Ni arti kita panggil yang kita yang tersendirilah. Tapi kalau rasa tak buah, buat apa comel, Ustaz buat dah comel pun, yelah bawa cicai-cicai gitu je. Okey. Tapi boleh juga kita nak ubah mula daripada awal, kita pilih je mana-mana template. Ambil template. Tak perlu pada yang tak ada tu. Comel pula ni, manager ni. Kita pulang lah. Itu sebab kita sebut dari segi design, sama ada kita nak guna design yang ni, kita nampak ni 1, 2, 3 ni ada macam-macam ni, tu pulang lah. Ataupun kita nak buat sendiri background sendiri. Kalau kita kreatif, boleh buat background sendiri. Okey, boleh Amir Firdaus. Tutup kamera tak apa. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan design dah selesai. Kita tengok pada transition. Okey, transition ni apa? Transition ni adalah perubahan daripada slide ke slide. Yang ni akan menampakkan benda tu lebih menarik. Cuma Ustaz tak suka sangat guna transition ni. Dia akan memberatkan lagi file. Tapi kalau rasa komputer gagal, tak apa je guna. Ni sebagai contoh. Dia ada pilihan fade, push, wide, split. Okey, macam mana? Okey, kita tengok ni. Kalau Ustaz start daripada sini lah. Kalau kita nak pilih design, kita akan pilih di bawah ni. Okey, perubahan daripada yang ni ke sebelah, gitu je lah. Depan, belakang gitu je. Tetapi kalau kita guna transition, dia akan jadi, dia ada fade macam ni. Kalau fade, macam ni. Yang kedua, dia jadi push. Yang ketiga, split. Terpulang lah. Dia nampak lebih menarik lah. Kalau kita nak pilih yang macam yang pelik-pelik sikit, ada macam-macam sebenarnya. Ni kita macam contoh kita guna, Ustaz biasa suka guna honeycomb. Honeycomb dia jadi, kalau daripada sini. Okey. Nampak saya ganas sikit lah. Itu kita sebut sebagai transition. Transition ni perubahan dari slide kepada slide lah. Okey. Kemudian yang ni untuk transition ni dia ada suara, itulah ni terpulang lah. Advanced slide sama ada kita on mouse play ni tak apalah. Okey, seterusnya adalah animation. Animation ni adalah dari segi pergerakan isi kandungan tu sendiri. Okey, animation ni ada macam-macam. Sebagai contoh animation ni kita nak buat, kalau ikut pada asal, kalau kita share, dia gini stokor gini je, tak menarik sangat. Okey, cuma kalau lah kita nak lebih menarik, sekejap. Kita pilihlah mana. Okey, yang animation ni kita pilihlah yang mana-mana yang sesuai. Kita nak fly in ke, nak float ke, nak split ke, terpulang. Dia ada macam-macam. Nak jenis string ke, nak jenis
transparency. Okey, terpulanglah. Ada macam-macam. Ini adalah untuk menarikkan lagi. Cuma kalau ustaz tak suka sangat orang yang guna animation ni, sebab apa? Sebab dia melambatkan lagi. Kita nak present. Satu-satu nak tubik. Satu. Ustaz lebih suka satu slide keluar belakang. Kecuali yang terpilih saja. Ada yang sesuatu yang kita nak sembunyikan dulu dekat last baru kita nak keluar, okey tak apa. Tu jadi animation ni ustaz lebih suka baik guna transition saja daripada animation. Okey, saya stated. Yang ni untuk animation paint. Okey. Yang perlunya apabila kita ada banyak sangat, sebagai contohlah kita letak contoh ustaz letak gambar ni, ustaz copy ni. Tak sini. Okey, contohlah ni ustaz letak gambar ni. Okey, sebagai contoh, ni nombor 1 dia tulis. Okey, ni nombor Y. Okey, kata ni nombor shape contohnya. Okey. Jadi bila kita dah tekan yang ni, dia akan tubik. Ini 1, 2. Oh, dia jadi hilang itu. Okey, tak. Patut pun. Ni tak jadi shape. Okey, mau naik nombor 3. Okey. Kadang-kadang kita nak susun, kita tak buat ni nombor 1, kita nak ni nombor 1. Okey, yang ni kita perlu pada animation paint lah. Animation paint ni kita akan susun balik. Okey. Yang nombor 3 ni kita nak letak nombor 1. Kita klik nombor 3 ni, kita tolak ke atas. 1, 2. Okey, jadi ni nombor 1. Animation ni kita nak letak nombor 3. Kita tolak ke bawah. Ni anak panah ni ke bawah. Jadilah nombor 3. 1, 2, 3. Jadi bila kita share, dia akan ikut susunan mana 1 lah. 1. Apa animation tu dia? Okey, animation sebab dia hilang. Dia jadi kita. Dia dah ada. Kita tukar lah senang. Animation ni kita kode gesture. Sekali lagi. 1, 2, 3. Silap ni. Patutnya kita guna yang merah. Okey. Jadi sebagai contoh, ikutlah susunan. Nombor 1 mana sah? Hak ni dulu. Nombor 2 mana? Hak ni dulu. Nombor 3 mana? Okey, gitulah lebih kurangnya. Okey, maka animation ni antara benda yang penting adalah yang ni satu. Kemudian yang kedua adalah animation paint ni untuk kita susun. Okey, kadang kita rasa terlalu lambat, kita boleh ubah. Untuk perubahan ni macam contoh yang ni lah. Kalau kita tengok kita play. Lambat sangat dia deting. Kita boleh lajukan lagi di deting ni. Yang ni contohnya yang ni kita nak deting laju sikit. Kita pilih lah duration dia 1.5 ke. Okey. Kita try lah pilih. Nampaknya betul. Laju sikit. Terpulang lah. Dari segi duration, dari segi delay, lambat keluar ke. Dari segi nak start tu kena tekan satu-satu ke ataupun dia automatic with after previous. Okey, apa maksud after previous? Kita tak perlu tekan satu-satu untuk keluar. Dia akan keluar ikut susunan sendiri. After previous ni, okey, contoh yang ni after previous juga. Dia count on click. Maka tak perlu kita klik setiap kali kita masuk je slide ni, dia keluar sendiri. Yang pertama Ustaz dah ingat. Okey, ni kena klik. Yang pertama kena klik. Yang kedua dia keluar sendiri. Yang tiga pun dia akan keluar sendiri. Okey, ni antara yang kita perlu gunalah untuk animation paint lah dengan Corsa ni. Okey, settle, tutup pakoh. Okey, kemudian yang last sekali adalah berkaitan dengan slideshow. Okey, slideshow, apa itu slideshow ni? Okey, slideshow ni dia sebenarnya slideshow ni sama ada yang kita boleh buat adalah slideshow ni yang standard lah. Yang ni, yang bawah ni. Macam contoh kalau kita mula daripada awal, kita boleh klik daripada yang sini, kemudian kita tekan je lah. Tetapi kalau kita duduk dekat ujung sekali ni tak ada masalah pun, kita nak buat from beginning, kita nak slide. Okey, dia akan start sendiri lah. Sabarlah habis ni. Okey, cuma yang Ustaz nak ceritanya adalah berkaitan dengan yang ini. Ni, record slideshow. Okey, record slideshow ni adalah kalau dah diberi tugasan untuk hantar video. Macam contoh Firdaus nak kena hantar video. Okey, macam mana nak hantar video?
macam mana nak present dan hantar video. Okey, yang ni akan memberi satu advantage yang betul-betul lah. Sebab apa? Macam mana kita buat? Okey, kita start tekan record slideshow, kita pilih daripada slide awal, dan kita tekan je play, dan kita bercakap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Hamzah daripada diploma sekian-sekian yang akan present tajuk sekian-sekian. Okey, maka Firdaus cakap je seorang. Sampailah habis slide. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan je stop record, maka akan keluar satu video presentation daripada Firdaus. Yang ni yang menarik. Record slideshow. Ni yang kena test diri ni. Sebab kalau Ustaz tunjuk pun memang tak nampak ni. Sebab apa? Sebab dia kalau ada depan, kalau dengan Zoom meeting ni dia ada benda yang terhalang sikit. Okey, kemudian yang seterusnya review ni tak apalah. Yang ni tak apa, tak perlu. View recording yang tak biru, kebot ni tak ada apa. Okey, maka yang terakhir sekali adalah sekian, terima kasih. Okey, maka sekian terima kasih ni bolehlah Ustaz nak ejah-ejah jadilah nampak macam comel sikit. Walaupun tak comel mana pun bentuknya beginilah. Sekian. Terima kasih. Ni Ustaz guna apa? Ustaz guna kedua-dua. Transition, Ustaz guna animation, dan juga Ustaz guna apa satu lagi? Ustaz guna yang ni font. Okey, yang font ni Ustaz guna daripada yang ni. Sekejap. Ustaz guna yang mana saya? Ini design kan? Yang ni, Ustaz guna yang ni. Ikutlah terpulang untuk atas kreativiti masing-masing. Okey, sebagai contoh lah, benda yang menarik dengan yang ni. Okey, sebagai contoh lah, tadi kan kalau Ustaz tunjuk bagaimana kita nak save kan? Kita save sebagai gambar. Sebagai contoh, sekian terima kasih ni. Okey, sekian terima kasih ni. Macam tak comel mana lah. Ustaz pun nak tukar lah. Background, sekian terima kasih ni. Design, format background. Picture contohlah. Contoh insert. Profile. Yes. Okay. Oh, dia jadi topik kamu ni. Okay, tak apalah. Okay. Boleh juga buat yang ni. Nampak okey lah. Sama dengan bengkel ni. Okay. Nampak macam gelap sangat, kita boleh ubah dekat transparansi ni. Ni. Tengok sebelah kanan ni. Saya tarik. Dia nampak awal-awal tak apa. Ini terpulang lah sama ada kita nak apply pada semua ataupun nak apply pada yang ini saja. Okey, itu saja berkaitan dengan basic berkenaan dengan PowerPoint. Okey, yang mana PowerPoint ni bila kita save, okey, sama ada kita boleh save, Ustaz boleh ajar 3 save lah. Okey, yang pertama sekali kalau kita save biasa, dia akan jadi PowerPoint macam ni je lah. Okey, kita ada 2 lagi yang save yang Ustaz biasa selalu guna. Okey, iaitu yang pertama sekali Ustaz suka save dalam bentuk ni. PowerPoint show. Okey, kalau yang sekarang ni kita guna PowerPoint presentation. Save as type PowerPoint presentation. PowerPoint presentation kita boleh edit. Maksudnya benda file tu kita boleh edit, kita bagi ke orang, orang tu boleh edit balik. Tetapi ada sesetengah yang kita nak bagi pada orang tapi orang tak boleh edit. Macam mana? Kita save dalam bentuk PowerPoint show. Bukan presentation. Yang ni tak dengar PowerPoint presentation ni atas sekali ni. Kita save dalam PowerPoint show. Okey, PowerPoint show sebagai contoh lah. Okey, start save. Okey, klik sini. Awal PowerPoint. Okey. Okay, start share dulu. Okey. Start share ni. Aduh, bergerak ni. Okey. Share screen. Okey. Share screen start top bawah dulu. Okey, start pergi dekat ni. Okey, pergi dekat box. Pergi dekat KPT. Pergi dekat bengkel.
Okey, yang ni ada dua file ni. Kalau perhati baik ada dua file. File yang ni boleh edit. Presentation ni. DIY PowerPoint ni boleh edit. Tapi yang ni, kalau Ustaz klik je, dia akan terus pada presentation tu. Contoh. Terus masuk pada presentation. Tak ada dah lah, gambar tepi-tepi tu tak ada dah. Dia akan pergi sendiri je lah. Pergi go, sampailah dia habis, dia tutup sendiri. Sekian, terima kasih. Habis itu. Dia keluar balik. Yang ni save cara yang kedua lah. Okey, save cara yang kedua. Okey, save cara yang ketiga adalah kalau kita save dalam bentuk gambar. Okey, sebab tu lah, sebab apa Ustaz kata boleh jadikan slide ni, kadang-kadang kalau kita nak share pada orang kan, kita nak share dalam bentuk gambar je. Okey, kita boleh save as, kita browse. Okey, kita klik yang ni, jangan tulis PowerPoint show, tak boleh dah. Kita tak boleh PowerPoint presentation. Kita nak dalam bentuk JPEG ataupun GIF ke tu, tak kisahlah GIF, JPEG, PNG ni sama je gambar belakang. Tapi biasa Ustaz pilih JPEG. Okey, JPEG ni Ustaz pun pilih save dekat tempat yang sama. Ustaz pun save. Okey, Ustaz save all slide. Dia akan makan masa sikit. Tiga, dua, satu. Okey, dah siap, kita tengok. Okey, dia duduk kat mana? Dia duduk dalam ni. Okey, dia dah sediakan dalam dia folder. Okey, saya besarkan sikit. Okey, dia duduk dalam ni. Dia bentuk dalam semua gambar. Dia jadi bentuk gambar. Ni gambar ni, gambar skeping-skeping. Jadi kalau Ustaz nak share gambar ni saja boleh. Okey, boleh. Ni adalah gambar. Jadi tiga bentuk benda save PowerPoint kita boleh buat macam ni, sama ada kita save presentation, save show dengan save gambar. Okey, dan yang paling menarik sekali, siapa pernah buat stiker WhatsApp? Cuba jawab sikit. Pernah tak buat stiker WhatsApp? Itulah. Dengan siapa ni? Dengan dengan siapa? Dauham Musa. Okey. Daripada stiker WhatsApp, okey, nampak kan WhatsApp Ustaz kan ya? Nampak? Nampak tak ni? Tak ada orang respon. Senyap lagi. Nampak Ustaz? Okey, nampak dah. Okey. Apa Ustaz nak cerita? Okey. Dia kalau lah kita pandai edit, okey, kan dengan ni sebagai contoh pergi dekat box. Okey, pergi dekat ni. Okey, perasan tak? Ustaz ada satu file PowerPoint kan. Mana ada stiker. I see. Allah duduk mana? Cuba. Stiker. Okey, ni stiker account bank. Okey. Stiker account bank. Ustaz, sebab tu PowerPoint ni bukan sekadar hanya slide. Dia boleh buat resume, dia boleh buat iklan. Okey, Ustaz nak buka yang ni dulu. Stiker account bank. Okey, mana buat ni. Okey, ni stiker account bank. Kalau Fidah nak masukkan PT, masukkan account ni. Okey, taklah, bukan saya nak beritahu ni. Ada banyak sangat yang Ustaz dah buat ni. Okey, dengan ni. Okey, contohnya dah yang terakhir sekali ni. Anizah Abdul Aziz ni. Ustaz ambil kopi daripada yang asal ni, Ustaz buat ni je. Okey. Kemudian apa yang Ustaz buat? Okey, Ustaz akan buat bentuk macam ni. Okey, comel dah. Kemudian Ustaz akan save. Okey. Kalau kita nak buat stiker, dia kena save bukan dalam bentuk JPEG. Dia akan save dalam bentuk PNG. PNG ni adalah gambar yang background dia tak ada. Kalau background dia putih tu tak ada. Kalau gambar, kalau JPEG, background putih belakang tu dia akan warna putih. Ni dia akan jadi kosong belakang dia tu. Okey. Apa benda tu nanti Ustaz tunjuk lah. Okey. Jadi bila nak save, Ustaz akan save dalam bentuk PNG.
ni PNG Portable Network Graphic Format ni. Okey, jadi Ustaz proses lah macam contoh stay kat sini lah. Ustaz tulislah nama dia, tadi nama apa? Contoh dia bank lah, bank. Okey, bank. Okey, Ustaz proses. Tapi Ustaz tak proses semua. Bukan slide semua tu. Ustaz nak save muka tu je. Tak proses. Just this one. Okey, yang ni saja. Okey. Kemudian boleh ambil gambar ni. Okey, mana just yang ni bank ni. Ustaz akan share. Ustaz share mana? Ustaz akan share kepada Telegram Ustaz. Sebab apa? Sebab apa beza Telegram? Okey, ni Telegram Ustaz kan? Ni Telegram. Ni Telegram Ustaz. Ni adalah WhatsApp Ustaz. Okey, apa beza Telegram dengan WhatsApp? Telegram, kelebihan Telegram adalah kita boleh mengekalkan bentuk fail asal dia. Sebagai contoh, Ustaz hantar kepada file Ustaz save lah, save message. Okey, sini. Okey, Ustaz nak send ni je. Tambah huruf. Ya. Okey, yang ni, yang bank ni. Ustaz bila hantar kepada Telegram, dia ada dua pilihan. Sama ada kita nak hantar image without compression ataupun dalam bentuk gambar, foto. Ustaz tambah dalam bentuk foto. Foto ni adalah gambar yang JPEG. Ustaz nak dalam bentuk PNG. Kalau asal di PNG, Ustaz nak kekal dalam PNG. Without compression ni maksudnya ni. Tanpa compress gambar. Okey, bila Ustaz tak compress, kekalkan macam ni. Bila Ustaz send, okey, di dalam handset lah. Okey, dalam okey, tengok. Dia akan jadi bentuk bank.png. Ustaz akan buka daripada dalam handset Ustaz. Maka jadilah macam ni. Maka jadilah Ustaz boleh buat stiker macam ni. Stiker ni contoh ni atau kepada Firdaus kan ni kan. Okey, Ustaz pun pilihlah stiker. Stiker Ustaz ni. Apa stiker Ustaz ni? Betapa banyaknya Ustaz boleh buat stiker dengan PowerPoint. Mana ni tak mau keluar ni. Sekejap. Sabar. Nak minta Firdaus bayar ni. Nak bagi duit akaun. Aduh, lambat je keluar. Gegang ni. Lampinya. Okey, ni keluar dah. Ni salah satu lah. Ni. Ni yang Ustaz pernah pindah daripada komputer ke dalam handset. Ni lah tu bit. Akaun bank Haniza, akaun bank Fatin Dayana. Yang ni kena, kalau nak tahu macam mana secara lebih lanjut, sebab dia akan melibatkan kena tengok handset juga. Macam mana kita nak tukarkan pada file tu. Tapi senanglah, daripada PowerPoint, kita pindah je gambar ke dalam handset dengan Telegram, secara automatik dia akan keluar pilihan stiker ni. Jadi macam contoh, kalau Ustaz nak link dengan Firdaus, ni contoh ni akaun KQT sendiri. Tak apa send. Jadi dekat background belakang ni tak ada warna putih. Tu yang jadi PNG ni. Kalau .png dia akan jadi warna putih. Jadi putih macam bank Islam ni. Bank Islam dia ada putih belakang ni. Tak apa putih je ni. Dia nak biar kosong. Jadi macam ni. Itulah kita kata antara kelebihan PowerPoint lah. Ada banyak lagi sebenarnya. Siapa suka explore PowerPoint, maka banyaklah dia tahu berkenaan dengan selok-belok ataupun rahsia dia daripada PowerPoint. Okey, itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab.